Allah. Alhamdulillah boleh lah. Pakai ni. Banyak sangat ni. Ini hak Ramadan biasa, yang ni yang Lailatul Qadar punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, sahabat saya yang berhormat Ahli Parlimen Shah Alam, Saudara Khalid Samad, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan tidak ketinggalan Al-Fadhil Imam kita yang meneruskan tugasnya, Masya Allah, untuk malam yang ke-22 malam ini. Tuan-tuan, para hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah dimaklumkan bahawa kita mempunyai masa yang terhad untuk pengisian ini. Oleh itu, ringkasnya malam ini saya menjemput tuan-tuan semua sekali. Kita memulaikan majlis kita ini dengan Ummul Kitab. Untuk kita pertama sekali kita hadiahkan kepada roh para syuhada di bumi Gaza. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang keduanya ialah kita Ummul Kitab kita hadiahkan kepada roh muslimin muslimat yang menjadi mangsa kepada musibah MH17. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan doa kita dimakbulkan oleh Allah untuk para muslimin muslimat, sahabat-sahabat ikhwanul muslimin kita yang beriftar siang malam, iftar dan sahur semua dengan peluru musuh. Kita sini seronok iftar kita dengan martabak, dengan ayam percik, dengan ikan percik. Kadang-kadang oleh kerana banyak sangat percik, maka percikan peluru musuh yang senantiasa mengintik kita lupa. Ini yang menjadi masalah kepada kita umat Islam. Kita lupa penderitaan sahabat-sahabat kita, ikhwanul muslimin di tempat lain, kerana kemungkinan kita laung-laungkan kemakmuran, kebahagiaan, ketenangan, keselamatan, kesejahteraan di tempat kita. Jadi inilah wallahu alam tuan-tuan ujian bahana tadi, sehingga dengan keseronokan itu kita lupa Islam, kita lupa tanggungjawab kita kepada Islam itu sendiri. Ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, kalau tuan-tuan masih ingat, saya terlintas dan teringat apabila dibaca yang Allah tekankan, in yakun 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa in yakum mi'atun sabiruna yaghlibu alfain. Kalau kamu dapat mempersiapkan 100 orang yang mempunyai kesabaran, yakni kecekalan, 20 orang yang mempunyai kecekalan, ketahanan dan ketabahan untuk kekuatan Islam, pasti Allah katakan kamu akan dapat mengalahkan 100 orang musuh. Sebaliknya pula ataupun seterusnya, kalau kamu dapat mempersiapkan 100 orang mukmin muslim yang mempunyai kecekalan, ketabahan, kesungguhan untuk kerja-kerja Islam ni, maka pasti kata Allah, yaghlibu alfain, kamu akan dapat mengalahkan 2000. Makna itu tuan-tuan tengoklah, kalau 20 sama dengan 100, kalau 100 sama dengan 1000 yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim itu tadi. Jadi dalam dekat-dekat akhir kita untuk Ramadan malam ni 22 ni, banyak orang cakap bab Lailatul Qadar, dan kita pun faham apa itu Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar ini juga harus kita hayati untuk pengisian kepada ayat tadi, iaitu sejauh mana dapat kita bina tarbiyah diri kita, ruhiyah kita selama 22
21 hari dah ni kita puasa ni untuk suatu keyakinan yang konkret ataupun pembinaan sikap yang konkret dalam usaha-usaha kita lepas Aidilfitri. Apa niat kita, apa tekad kita untuk selepas Aidilfitri ni yang aku dapat sumbangkan untuk Islam, yang aku dapat kerjakan untuk mempertahankan Islam. Ni tuan-tuan, sebab Ibni Athaillah Asy-Syakandari rahimahullah min awliyaillah, salah seorang awliyaillah, Ibni Athaillah Asy-Syakandari menegaskan bahawa ramai orang yang umur dia panjang tapi sikit benar kerja dia, sumbangan dia untuk Islam. Ramai juga orang yang umurnya pendek tapi banyak keupayaan dia, kemampuan dia untuk menyumbangkan kerja untuk Islam. Apapun tuan-tuan, dalam kedudukan ini ditegaskan oleh Ibni Athaillah Asy-Syakandari, panjangkah pendek umur, itu bukan di tangan kita lah tuan-tuan, kita biasalah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu tak tahu. Tahun sudah ada sahabat kita sebelah kanan kita duduk kat sini sembahyang tarawih dengan kita. Tahun sudah juga ada sahabat kita, jiran kita yang duduk sebelah kiri kita untuk bertarawih. Tapi tahun ni dia dah tak ada dah. Sebab Allah menjemput dia lebih dulu daripada kita. Kita tak tahu benda-benda ini tuan-tuan. Inilah yang nak ditegaskan di sini, bahawa apabila pendek panjang umur itu bukan ketentuan yang boleh kita campur tangan, kalau dalam bahasa mudahnya. Adalah semua ketentuan ilahi. Oleh itu tuan-tuan, yang penting apa yang ditekankan oleh Ibni Athaillah Asy-Syakandari ini selanjutnya ialah apapun keadaan ialah terhenti kepada sejauh mana kita dapat memberi pengisian dalam hidupnya, itu ialah keberkatan umur. Al-barakah fil umr, itu. Keberkatan umur ini ialah buat kerja untuk Islam. Sebab itu saya nak quote balik yang YB cakap tadi ni, penegasan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apa Sayyidina Umar kata tadi dalam apa yang diucapkan tadi ialah, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, mahma btaghaina bi ghairi ma a'azzanallah adzallanallah. Kita ni alhamdulillah Tuhan bagi jenis kumpulan atau jenis kaum yang kemuliaan kita terletak pada Islam. Kalau kita mencari kemuliaan lain di luar daripada kemuliaan yang ada pada Islam, adzallanallah, Allah akan hinakan kita. Oleh itu kalau kita cakap dalam konteks Malaysia ni, berapa juta rakyat Malaysia sekarang yang Muslim? 16 ke 17? Lebih kurang around tu lah kita katakan. Kalau kita tak dapat meletakkan kekuatan 16 ini tadi dengan as-sabirun ini tadi yang ditegas dalam Al-Quran, tuan-tuan rasa mustahil bahawa kita juga adalah bakal ni wal a'yadzabillah ni. Nanti satgi silat-silat sebut dia pakut macam yang YB tadi juga, dia kena pula, dia kata Ustaz Taib ni duk kira nak buat hara-hara pula. Ni payah cakap dunia lah ni. Ni wal a'yadzabillah, bukan kita duk nak. Orang kata sebagai suatu kewaspadaan yang harus kita jadikan kekuatan kenapa kita mesti mempertahankan Islam. Apakah 16-17 juta yang rakyat Malaysia ni kita boleh jamin kemuliaan kita? Tak mustahil kita dihinakan. Sebagaimana rakyat di setengah-setengah negara Arab yang lain, mereka hafiz Al-Quran, mereka mahir dengan bahasa Arab, mereka ingat Al-Quran, mereka faham Al-Quran. Tapi kenapa mereka dilanyak oleh musuh dalam keadaan yang cukup hina? Wallahu alam, ini persoalan-persoalan yang ada. Apa ada pada Melayu? Ini bumi awliya, bumi anbiya. Malaysia? Wallahu alam lah, kalau bumi awliya tu kita tak nafi. Tapi kalau bumi anbiya ni, tak tahulah, tak kod di Selangor ajalah Rasul Melayu nama ada kahar. Tapi kami kod Kedah tak ada lah. Tu bumi anbiya, bumi awliya. Sebut saja Palestin, orang boleh lahirkan sinara ini para anbiya, para awliya dia, para nabi, para rasul. Sebut saja Iraq, siapa nabi, siapa rasul dia. Sebut saja bumi Mars, siapa nabi, siapa rasul. Malaysia yang ada wang Malaysia dengan BRIM hebat. Ni pun duk merudung dah. Harga getah tinggal RM2 lah sekilo tuan-tuan. Tapi tayar kereta naik. Ekonomi saya tak faham lah. Saya tak mengaji ekonomi. Biasanya kalau harga getah turun, tayar pun turun juga. Ni harga getah turun, tayar naik. Lak tu. Ni wallahualam, ni ahli-ahli ekonomi boleh jawab lah. Saya sebut kok mana pun tak apa, sebab saya tak mengaji ekonomi. Pakai pederas gitu ya, tapi pederas pun betul kat dia. Okeylah tu tuan-tuan. Balik pada kita tadi ni, penghujung ni 22 hari bulan. 22 hari bulan malam lah ni. Kita hanya tinggal lagi, orang kata dalam lingkungan 1 minggu.
untuk kita nak create satu sikap kita yang kokoh. Apa aku patut buat untuk Islam selepas pada ni? Takkan kita nak hanyut dengan Aidilfitri ya? Ini sebenarnya tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, tidak ada siapa pun di kalangan kita, insya-Allah termasuk saya sendiri, untuk nak declare lepas tangan bahawa saya tak boleh nak buat apa kerja untuk Islam sebab saya orang biasa. Saya ustaz, saya jual burger lah di kaki di tepi jalan. Saya tak boleh nak buat kerja apa untuk Islam. Saya bukan wakil rakyat, saya bukan pemimpin. Saya orang biasa. Saya hanya jual surat khabar atau saya jual burger. Saya jual kuih di bazar Ramadan. Apakah alasan kita sedangkan Allah kata kullun muyassarun lima khuliqalah. Allah jadikan setiap kamu mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Yang ada pada kita tidak ada pada orang lain. Yang ada pada orang lain itu pula tidak ada pada orang lain lagi. Kalau kita ahli dalam bidang pendidikan, apa kita gunakan keahlian kita dalam pendidikan untuk Islam? Ini persoalan yang harus kita tanya pada diri kita sendiri. Kalau kita terlibat dalam bidang ekonomi, keusahawanan sebagainya, apa yang telah kita buat bersungguh-sungguh supaya di bidang keusahawanan, di bidang ekonomi itu untuk ketinggian Islam? Allah, ni sampai hari ni duk riuh lagi. Orang Islam di Malaysia nak makan benda halal pun payah. Mana produk-produk kita yang kita mampu buat? Pergi ke mana? Dah mampu orang buat produk, mana tanggungjawab marketing? Mana tanggungjawab pemasaran oleh orang yang bertanggungjawab dalam pemasaran? Benda ada tapi nak makan pun payah. Nak cari, lepas tu nanti tunggu meletup. Orang kata DNA babi bau raya rendah. Tu pun takat makan minum, hak halal haram hak lain. Makan minum jaga, alhamdulillah dah lah. Tapi halal haram hak lain. Awak Islam ni jaga halal haram di segi bab makan minum ya? Orang kata kalau cakap dalam bahasa baling kasar, tak nak menterdarah hampa jaga, hak lain tak boleh. Ni jadi kasar balik ya. Tapi tuan-tuan jangan marah kat saya sebab saya orang baling. Baling pun baling bekas dah lah. Tak jadi dah lah ni. Hak jadi hak baling betul jadi tokai tabung haji. Hak ni saya tak ada apa-apa lah tuan-tuan. Hak tu serah kat dia lah. Jadi ini benar-benar tuan-tuan. Yalah yang gurau geletek sikit tu janganlah terasa tuan-tuan. Tapi nak ceritanya, kalau ya betul, kita dakwa kita ahli ekonomi, kita ada produk itu, perusahaan itu, kita kena meletakkan, kena formkan apa dalam program aktiviti kita itu yang menguntungkan Islam. Kita tak boleh hanyut. Yang ketiga, kalau kita ahli politik, apa stand kita, apa kekuatan kita menggunakan platform politik kita itu untuk kepentingan Islam, untuk kekuatan Islam. Jadi semua ni tuan-tuan, kalau kita bercakap dalam konteks kita yang ada semua ni, maka tidak ada suatu alasan, hujah untuk mengatakan bahawa apa benar kita, kerja kita yang kita rasakan kita tak untung Islam. Kita duk nampak yang nak buat kerja untuk Islam ni mesti ustaz, mesti tok guru, mesti orang kata apa, tok imam, mesti hafiz Al-Quran. Itu bidang-bidang dia. Ulama ada bidang dia. Para hufaz ada bidang dia. Para ustaz apa sebagainya ada bidang dia. Habis kita orang profesional, orang cerdik pandai biasa, orang dalam bidang-bidang yang tersendiri. Apakah bidang-bidang itu bukan suatu bidang yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia sebagai rahmatan lil alamin? Bolehkah kita katakan tidak? Ini saya buat, ini saya kepakaran saya dalam bidang ini tak ada kaitan dengan Islam. Bolehkah kita declare? Ini tuan-tuan. Apa benar yang ada di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni yang boleh kita nafikan bahawa ini bukan anugerah Allah? Apa yang ada pada kita walaupun sepernafasan kita nafas, seduk udara, itu adalah anugerah Allah. Oleh itu tuan-tuan, kalau kita ni orang yang terlibat dengan orang kata apa, menjaga supaya iklim, supaya apa, udara yang bersih, dalam bidang teknologi itu kita mengaji, maka berusaha kita, nawaitu kita untuk memastikan bahawa udara yang bersih, persekitaran yang bersih adalah nawaitu untuk Islam, maka itu kerja Islam kita. Jangan kita ingat hanya kita nak makan gaji. Jangan kita ingat bahawa aku makan upah ya. Aku kerja bab cerita alam sekitar, tak ada kaitan dengan Islam. Itu makna kita menginayai diri kita sendiri dalam konteks yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada kita, suatu tugas yang Allah nak limpahkan kepada kita pahala dan kebajikan. Boleh jadi apa yang kita mampu buat tu orang lain tak mampu buat. Kita buat kaji cuaca, ramai ustaz tak mampu nak kaji cuaca. Saya boleh lah buat kaji cuaca. Saya kaji, saya kata kalau tak hujan sana, hujan sini petang ni. Memang pun kalau tak hujan sana, hujan sini betul ya. Hujan di sana sini. Tak tu betul, saya kerti lah kata takat tu. Siapa boleh kata salah? Memang duduk dalam tu. Kalau tak hujan di sana, hujan di sini. Jadi kalau hujan sini pun betul, hujan sana pun betul ya. Jadi tak ada salah. Wallahu a'lam tuan-tuan. Ini benda-benda yang
yang kita rasakan. Sebab apa? Nak mengelak daripada apa yang telah ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menekankan, pukul 10 betul kan ni? 10:05 minit. Jam saya pukul 10. Nak pakai hak mana tu? Kalau pakai hak nu laju sikit lah, pakai hak saya slow sikit. Jadi tuan-tuan, apabila kita tengok penegasan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kebahagiaan, kebaikan dan kejayaan hidup seseorang itu terhenti kepada 5 perkara. Kalau kita tak sempat habis 5 ni pun kita ambil 1-2. Yang pertama kata Imam Syafi'i, kejayaan, kebaikan seseorang dalam hidup itu sendiri ialah yang pertama ialah kaya diri. Maksud kaya diri ini ialah tak bergantung kepada orang lain. Kalau kita nak terjemah kaya diri ini dalam konteks individu, kita nampak kalau kita katakan bahawa kita hidup kita ni, kita tak bergantung kepada orang, bermakna kita dididik untuk berdikari, untuk orang kata apa? Apa orang kata lebih kepada pertanggungjawaban tu, responsibility itu kita pikul. Jadi orang yang macam ni, orang yang suka berdikari dan memikul tanggungjawab sendiri, dia kukuh, dia kuat, dia tak bergantung kat orang. Pasal apa? Dia ada stand, dia ada pendirian. Ini Islam latih. Ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tegaskan. Itu tuan-tuan, kalau kita terjemahkan kaya diri ini dalam konteks lebih luas, dalam konteks masyarakat, dalam konteks negara, ataupun kita terjemah dari sudut politik, maka kalau dunia Islam dia boleh duduk di atas apa yang stand Imam Asy-Syafi'i kata, maka kita tak bergantung kat orang. Ni orang lanyak di Gaza, kita duduk suara minta Obama tolong. Obama nak tolong lah. Tak tahulah orang Seksyen 8 Syah lah. Dia tak tolong kok Ustaz, baru ni dia melawat masjid negara dah. Tek minyak apa? Ni wallahualam. Tengok dia mari melawat masjid negara pun kita beri kepercayaan Islam kat dia. Boleh ke? Ini saya tak naklah buat su'uzan. Tapi kalau kita rujuk kepada Al-Quranul Karim, banyak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kesetiaan dalam Islam ni. Tadi pun yang dalam masa sebelum tarawih tadi pun, saya tak tahulah imam ke siapa tadi tu dah memberi apa dia orang pengeringkasan ayat yang nak dibaca. Tak dibenarkan kita untuk melantik orang-orang yang masih kasih kepada kekufuran. Habis dia tu kasih kat kekufuran ke dia tu kufur? Tu takut ada mufti baru kat ni tak tahu, dia kata dia tu tak kufur pasal dia melawat masjid negara. Hak tu tak tahu. Hak ni wallahualam tuan-tuan. Jadi hak ni, sebab itu kita bergantung. Kenapa kita terasa kita terhimpit? Maknanya kerana kita bergantung kepada orang. Politik kita bergantung ke orang, pendidikan kita bergantung ke orang, ekonomi kita bergantung ke orang. Mana pergi orang Islam dalam kedudukan ini? Orang Islam tak ada keupayaan, tak ada kemampuan. Kalau kita bercakap hebat sangat Melayu di Malaysia ni, mana pergi Melayu-Melayu ni semua? Yalah wallahualam tuan-tuan lah, mau jadi ceramah. Saya duk naik angin ni pasal apa orang kata tumpang semangat YB Khalid duk ada ni. Kita lama dah tak cakap dalam parlimen, duk naik angin tu lagi lah. Tapi YB jugalah, YB yang bersara. Tapi ini kita doa ni. Wallahualam, saya sebut ni tuan-tuan, bukan nak menempelak mana-mana pihak atau nak menuding jari. Tapi tidak lebih daripada ialah untuk sama-sama, ialah masing-masing kita termasuk saya lah, kita melihat ini semua dalam konteks kehadapan, untuk future, untuk mustakbal. Bolehkah kita kata duduk buat tak apa saja, kita negara Malaysia aman. Dok main ulik hak tu, Malaysia aman, Malaysia aman, Malaysia aman. Tidur atas pokok, pakai gantung noi di atas pokok tu, orang masuk hutan tahulah. Gantung noi yang jaring tu, duk lena aman, di lautan aman. Yang ribut dok mari, kita tak tahu pokok tu nak terbalik bila. Dia ingat pokok terbalik tu noi dia tak jatuh, buah dia tak jatuh. Pokok terbalik dengan buah-buah jatuh. Begitulah kita duk galik dengan aman makmur, aman makmur, aman makmur. Aman makmur ni slogan orang-orang yang tak bertanggungjawab sebenarnya. Orang yang bertanggungjawab dia tak kata aman makmur. Sebab berapa banyak penderitaan rakyat berhadapan nak makan pun susah. Ni Ramadan ni nak iftar pun tak ada ni tuan-tuan. Di Baling kalau tuan-tuan pergi, ada yang beli beras pakai sukat, pakai timbang gitu ya. Dia tak pakai beli kampek dah, tak mampu. Aman makmur taik minyak ni. Pasal orang yang nak beri orang leka tidur lena ni, dia ada sebut aman makmur. Orang pun dah hanyut lagu tu lah. Mulut disuap apa ni?
Mulut disuap, apa orang kata tu tadi? Buntut dicucuk dengan jarum. Duk boleh nak baca betul lah. Ini kedudukan. Kalau ini boleh berlaku dalam suasana yang ada hari ini, apakah kita boleh mengatakan future atau ke depan lagi tak boleh berlaku? Dalam suasana kita dah leka, dalam luar suasana orang kata apa, umat Islam yang dah jadi macam umat di setengah-setengah tempat lain, yang seronok menyebut perkataan Islam, tapi kerja buat untuk kepentingan Islam dia tak nak lagi. Dalam keupayaan dan kemampuan yang ada pada dia, kita tak bercakap dalam keupayaan dan kemampuan yang ada pada orang lain, sebab kita kemampuan tak sama. Itu realiti dia. Ini tuan-tuan, Allahu Akbar. Itu yang pertama baru kaya diri. Yang yang kedua dalam konteks saya sebut ini daripada 5 tu tadi ialah Imam Asy-Syafi'i kata mengusahai yang halal. Ni tuan-tuan, banyak makna mengusahai dalam apa perkara-perkara yang halal, yang salah satu adalah untuk membawa kepada kebaikan dan kesejahteraan kepada ummah. Lebih-lebih lagi lah, kita tak nafikan dalam konteks makan minum. Konteks makan minum ni Rasulullah pun bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka nerakalah utama untuk dia. Jadi kullu lahmin nabata min haram, nabata min haram ini sama ada physically benar yang kita makan tu haram, ataupun dari segi perusahaan yang kita dapat, penghasilan yang kita dapat tu daripada sumber yang haram. Ini semua termasuk. Jadi dalam bentuk-bentuk ini pun tuan-tuan, kalau kita bentuk dengan pengusahaan ni, makna kita bergantung rapat. Kita bergantung kepada keikhlasan, tanggungjawab, kecekalan dan kesungguhan. Salah satu daripada yang besar itu ialah pengusaha-pengusaha ni, ahli-ahli korporat, ahli-ahli ekonomi ni, yang mereka lebih berwibawa, lebih tahu, lebih faham macam mana nak banyakkan produk-produk dan lapangan-lapangan perusahaan supaya benar ini penglibatan orang Islam halal. Ini tuan-tuan, kita baru buat cerita buat DNA apa benar baru ni tak tahu, baru apa Cadbury, riuh satu dunia Cadbury. Berapa ramai orang Malaysia makan, hidup hari-hari duk isap coklat ni. Nak tidur pun mamah coklat, bangun tidur pun coklat. Wallahualam, orang buat kuih, buat kek tak tahulah tu. Tapi walaupun Cadbury ada satu pihak mengatakan masuk DNA babi, atau pihak yang berautoriti daripada JAKIM cerita sekian, kita Malaysia dah, ialah sama ada ya ke tidak ke, tapi maknanya apabila benar itu dijadikan isu, kita dah jadi satu tak sedap rasa. Maknanya dalam konteks negara kita yang sebegini pun, kesempatan begini boleh ada. Habis tu tuan-tuan, macam mana nak cakap bab khusyuk semayang, macam mana nak cakap bab kasih kepada Islam, macam mana nak cakap bab konteks keimanan dan ketakwaan, apabila hati nurani kita tu dicemari secara sadar atau tidak sadar, secara sengaja atau tidak sengaja oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab ni tadi. Ni tuan-tuan. Tapi kalau cakap bab orang Islam kerja hak ni peruntukan berapa juta, hak ni peruntukan berapa juta, hak ni berapa juta, macam-macam juta, entah ratus juta, entah berapa bilion. Saya tak tahulah tuan-tuan. Kalau tengok di parlimen tu tadi, ialah setakat hak saya sempat duduk baru ni lah, berapa banyak akta yang dibahaskan dan diluluskan. Termasuklah akta-akta macam mana nak jaga rimau, nak jaga kera, nak jaga biawak, nak jaga gajah, haiwan-haiwan liar di hutan. Akta tu pun bahas dalam parlimen, punya banyak undang-undang. Tapi kita tak sadar bahawa al-kashf wal imtina' ni dia merupakan hakikian ruhiyah. Maknanya benda tegah, benda tahan ni adalah benda nature yang mesti berlaku. Walaupun tak ada undang-undang, tapi automatik dia berlaku. Supaya kita lah dalam keadaan kita sekarang kita duduk, bermakna kita tidak berdiri. Jadi benda ni nature. Apabila orang tu berdiri, dia tidak duduk. Makna tidak berdiri dan tidak duduk itu hakikiyah ruhiyah. Kalau kita boleh terjemahkan demikian. Adakah manusia boleh berlaku? Dia tu ustaz berdiri pun berdiri, duduk, kita pun tengok orang ni macam mana ni. Boleh buat masuk zoo? Begitu juga benar haiwan liar di hutan. Walaupun dia duduk dalam keadaan liar,
Tapi nature yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri haiwan itu tadi, dia patuh. Ni saya nak compare balik kita dengan manusia dengan Islam. 5 minit lagi kok boleh kok tuan-tuan. Pasal kita nak sambung lagi berapa 16 kok. 16 rakaat ketak lutut nak sudah. Kita nak anu balik ni tuan-tuan. Walaupun apa orang kata apa benda tu liar, kita tahu kata liar. Tapi nature dari segi hakikiyah, ruhiyah, Allah bagi kat dia. Allah Maha Agung, Maha Adil. Macam harimau. Lintas kancil dia terkam. Lintas rusa ke kijang dia sapu. Kerbau pun dia kebah. Apa lembu pun dia kebah. Tapi pernah tak kita dengar bahawa didapati harimau makan ke darah kora dengan labi. Pasal apa? Harimau tak makan kora, tak makan labi pasal dia tahu kulit keras. Melintas kancil dia terkam. Tapi melintas orang kata apa? Tenggiling. Melintas tu. Pergilah kamu dengan selamat, harimau kata. Dia tahu kulit tenggiling tu ialah keras. Tapi mari dengan manusia, kora pun dia kebah, labi pun dia sapu, tenggiling pun dia kebah. Ni. Pasal manusia yang nak langgar hakikah ruhiyah tu banyak berlaku kepada manusia, bukan berlaku kepada haiwan liar. Gajah yang duk kebah sangat ni, apa kebun pisang, patu humbuk kelapa, dia sapulah benda-benda lagu tu. Tapi batang balak, paling tak ada dia singgah pun dia buat garu gatal. Tapi yang duk curi balak manusia. Ni benda dia tu. Tengok benda-benda tu. Walaupun kita duk bahas bab dia, tapi ada bentuk-bentuk yang hakikah ruhiyah tu dia lebih mulia daripada kita. Tapi kemuliaan manusia ni iaitu yang Allah tekankan, inna akramakum indallahi atqakum. Manakah yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Mana terletaknya pada Islam. Walaupun dari segi nature kita tengok ada sifat dia lebih baik daripada kita. Dia tak ganggu. Benda yang memang dia tak boleh, memang dia tak kena ganggu. Walhal mana ada law di situ? Mana ada law gajah tak boleh usik balak? Tak ada. Nothing. Semua. Tapi dia tak ganggu. Naiklah balak, duduk dia, aku tumpang teduh. Tergiling. Harimau tak makan. Mana ada undang-undang? Bukan ada wahai harimau, pasal harimau diharamkan ke atas kamu makan tergiling. Tak ada. Tak ada undang-undang macam tu. Tapi imtina' al-kashf wal imtina' berlaku pada diri dia. Ini tuan-tuan, benar-benar ni dibahas panjang. Kalau kita semak banyak kitab-kitab, terutama sekali Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Jadi masalah kitanya ialah kadang-kadang kitab-kitab yang dibawa oleh tokoh-tokoh ilmuwan, ulama-ulama muktabar macam ni, kita banyak mutaraji', maknanya mutaraji' kita pencilkan. Tapi buku-buku yang entah mari daripada mana, wallahu a'lam, hak tu yang menjadi siqah bagi kita mentelaah siang malam. Akhir sekalinya perbahasan ruhiyah yang dibawa oleh ulama-ulama terkemuka tu kita tak dapat hadam. Inilah kadang-kadang kelemahan yang kita kena akui pada diri kita sesetengah di kalangan kita masing-masing. Ialah saya sebut ni bukan tuan-tuannya, termasuk saya lah, dah tertinggal jauh. Ini tuan-tuan wallahu a'lam, kalau kita ambil balik benda tu sebagai tazkirah kita pada malam ni. Cuma yang akhir sekali penutupnya ialah Imam Al-Ghazali kata yang ketiga lah daripada 5 tadi, iaitu kita kena banyak meletakkan kedudukan meyakini pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala memelihara, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga. Walaupun kita menderita, kita sedih di atas musibah-musibah yang berbagai berlaku, tapi kita kena ingat bahawa satu hari kelak kita yakin bahawa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan tiba. Begitulah yang Allah tekankan dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bagaimana orang-orang Badar, orang peperangan Badar rasa kerdil nak melawan musuh, tapi Allah tekankan, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adhillah wattaqullaha la'allakum tashkurun iz taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Allah turunkan tentera-tentera dia, para malaikat yang kita tak boleh nak incikan, yang kita tak boleh nak scan, yang kita tak boleh nampak, tapi itu hakikat. Akhir sekalinya dalam keadaan yang musibah yang begitu mendukacitakan oleh
tentera-tentera Islam Badar. Allah memberi kemenangan. Tapi yang pentingnya sejauh mana in yakun minkum insyruna sabirun tadi ni. Ini balik kat situ balik. Tapi kalau kita sendiri pun wah Islam boleh buat kau ni, iyakah Islam boleh berjaya kau ni, riuh rendah. Baru cakap nak ke muka undang-undang hudud dalam parlimen, riuh rendah dah. Kalau yang bukan Islam tu bantai, okeylah. Ni hak Islam bantai juga ni apa pasal? Ni mana ni tuan-tuan? Pasal dia tak hadam hukum, dia tak tengok. Kita buat tafsiran sendiri macam-macam ikut jadi. Ni, ini yang Allah Subhanahu Wa Taala tekan dalam Al-Quran nak lahirkan ini. Kalau dalam konteks ayat tadi pun sikit sangat, apa ni 20 orang. Tapi sabirun yaghlibu bi'atain, boleh mengatasi atau mengalahkan 200. Habis kalau 16 juta umat Islam di Malaysia. Bukan kita nak sembang sombong. Janganlah Ustaz, ni tak ada senjata apa semua tu. Itu benda-benda yang zahiriyah, ikhtiariyah yang boleh dibahaskan dalam berbagai audiens. Tapi realiti dan hakikat sebenarnya dari segi ketauhidan, bahawa jangan kita lupa di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus asa daripada itu. Itulah tuan-tuan untuk malam ni, saya minta maaf banyak-banyak. Kalau nak ikut tu, tuan-tuan, tengok malam ni alhamdulillah insya-Allah. Mudah-mudahan surau kita section 8 ni merupakan surau antara surau-surau lah khususnya di Shah Alam ni dan juga di negeri Selangor ni umumnya, yang insya-Allah dapat mempersaksikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhan kami mempersaksikan bahawa kami benar-benar nak duduk sebagai hamba-hamba-Mu yang mempunyai kekuatan dan juga ketauhidan kepadamu ya Allah. Oleh itu peliharalah kami. Hak itulah yang kita nak anukan tuan-tuan. Maknanya balik kepada ayat yang imam kita baca tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ila akhiril ayat, sadaqallahul azim. Itulah. Walaupun setengah-setengah orang anggap sepi surau masjid, tapi kita kena ingat hak tu yang penting. Ni tara hak ni tuan-tuan, lama nak turun, nak landing dah, nak naik balik. Jadi payah sungguh. Perangai orang cakap ni payah. Dia benar ni sama dia berantu ni tuan-tuan ni. Kalau tak ada hak ni pun tidak. Apalah, saya tak nak landing, tak nak naik balik dah. Memang nak landing dah, ke arah landing tu lah. Jenis bawa lori dia tak boleh borek terkejut. Sopa tambah kalau tak landing kena macam kat Ukraine ke, lagu mana macam tu ke, wallahualam. Begitu jugalah 777, dia nak landing bukan boleh landing tu pun dah ada berapa dah kelajuan dia. Dah turun dah. Ni pun tuan-tuan bukan apa sangat saya nak berlebih apa sangat, tidaklah. Itu pun dalam keadaan yang kita cakap tadi tu. Ada orang yang buat dalam Ramadan tak indah surau, tak indah masjid juga. Tak pijak masjid, tak pijak surau untuk tarawih, untuk witir, buat dak gitu aja. Kita tanya dia, hang rasa hang boleh hidup ke puasa tu depan? Kalau cakap begitu kasarlah bunyi. Hang ni act sangat ni, tarawih pun dak apa ni? Berasa boleh hidup lagi kau untuk tahun depan? Nak tarawih tahun depan? Nak witir tahun depan? Kalau kita tanya diri kita begitulah, wallahualam. Cakap bab malas semua manusia malas tuan-tuan. Cakap bab silap semua manusia silap. Cakap bab lemah semua manusia ni lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah jadikan kita serupa yang lemah belaka. Tapi apakah dengan sebab kelemahan itu menjadikan suatu orang kata hujah yang konkret untuk kita berlepas tangan? Ini yang persoalan kita, terutama sekali terhadap tanggungjawab kita kepada Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan insya-Allah kita dirahmati dan diberkati, dan kita minta kepada Allah apapun kelemahan kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing, tapi kita harapkan kepada Allah bahawa inilah Ramadan yang terbaik yang dapat kita tunaikan mengikut kadar kemampuan yang ada pada kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 minitnya sebelum doa ni, iaitu saya nak ambil kesempatan mengucapkan penghargaan terima kasih banyak-banyak kepada semua para jamaah yang dah menyediakan sikit sumbangan. Yang baru ni pakaian terpakai untuk saya infak dalam jariah wakaf pusat tarbiyah, orang panggil integrasi pengajian pondok yang sedang kita bina di Kedah, di Kuala Ketil Kedah ni.
Hak tu terima kasih. Dan masih on lah juga pakaian terpakai tu kalau kok adalah hak yang tuan-tuan rasa pakai pun tak apa pun tak, tapi benda elok lagi nak buang, sayang takkan kain buruk. Jadi kita munafaatkan kepada mereka yang memerlukan. Pakaian terpakai pun boleh. Makuk pinggan hak terpakai ni dah pergi Turki beli pinggan baru, takkan nak pakai hak Malaysia lagi kan. Okeylah, tak apa, kita bagi. Turki yang terpakai, kita buat uptown kat sana. Pakaian terpakai pun terima. Apa makuk pinggan ke gelas ke apa semua kita terima, kita belajar. Kereta terpakai pun saya terima. Motor terpakai ke tak lagi, tak apa. Ini kita jasa baik surah, kita himpun kat sini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ta'amin la yurzaq. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Barang-barang tu pun ada hak yang selalu saya buat jualan tu adalah termasuklah mi Bandung. Muslim punya produk ni.